Okey kelas, hari ni kita nak bincang tentang 3 keadaan jirim, iaitu muka surat 145. Jadi cikgu harap kamu sambil kamu tengok video cikgu ni, kamu boleh tengok juga buku tab muka surat 145. Okey. Sebelum kita pergi kepada selanjutnya, cikgu nak kamu faham dulu bahawa apa itu 3 keadaan jirim ni kan. Kamu kena tahu dulu apa itu keadaan jirim. Okey. Sebelum pergi kepada apa itu keadaan jirim, kamu kena faham dulu tentang teori kinetik jirim. Inilah yang membentuk keadaan jirim ni tersebut kan. Okey. Teori kinetik jirim menyatakan bahawa jirim terdiri daripada zarah-zarah halus yang diskrit dan sentiasa bergerak pada semua arah. Okey. Apa maksud diskrit? Diskrit itu adalah sebiji-sebiji. Macam pasir tu, sebiji-sebiji, dan dia berasingan di antara satu sama lain. Tak ada apa kita panggil, tak bercantum lah. Itu maksudnya diskrit. Okey. Jadi sebenarnya kita ni merupakan zarah-zarah yang diskrit. Kita ni semualah alam ni. Cuma zarah-zarah tu kita tak nampak, dan jirim tu kita tak nampak sebab dia sangat halus. Dan dalam alam semesta ni, jirim hanya dalam bentuk 3 saja, iaitu kita tengok muka surat 146. Okey. Muka surat 146 menyatakan bahawa jirim hanya dalam bentuk pepejal, cecair dan juga gas. Okey. Itu saja kan. Datang apa dalam alam ni Tuhan ciptakan tiga keadaan ni saja kan. Kaca, pepejal, kan. Air, minyak dalam bentuk cecair, kan. Udara, gas masak, okey, itu dalam bentuk gas, kan. Kamu tengok plastik rumah kamu, pepejal. Buku depan kamu, pepejal. Handset depan kamu, pepejal, kan. So semua alam ni memang terdiri daripada 3 keadaan ni sahaja. Dan kamu tengok dalam buku teks kamu gambar rajah air tersebut. Air adalah satu benda yang unik, kan, satu yang unik sebab dalam bumi kita ni dia boleh terbentuk pada 3 keadaan. Kamu dah boleh tengok 3 bentuk air tersebut, iaitu ais dalam bentuk pepejal, air dalam bentuk cecair dan juga steam ataupun wap air dalam bentuk gas. Okey, untuk satu benda, kan. Okey. Kita tengok dulu apa ciri-ciri pepejal, ciri-ciri cecair dan ciri-ciri gas. Macam mana kita nak cakap bahawa benda ni ataupun jirim ni adalah pepejal, ataupun benda ni syarat adalah cecair dan ini adalah gas. Okay, kita tengok syarat-syarat dia ataupun ciri-ciri dia. Kita tengok muka surat 147. Okey, 147 kita tengok dulu bawah dia dulu, iaitu kita tengok susunan zarah-zarah, kan. Susunan zarah-zarah. Kita pergi kepada pepejal dulu. Pepejal, susunan zarah dia sangat-sangat rapat, kan. Sangat rapat. Jadi ruang di antara zarah pun dah tak kecil sangat, kan. Jadi dia pun tak boleh bergerak sangat. Jadi zarah-zarah dia bergetar di antara dia bergetar setempat, kan. Dia nak bergerak tapi tak ada ruang. Jadi zarah tersebut bergetar. Okey. Manakala bagi cecair pula, zarah dia lebih jarak di antara zarah-zarah lain lebih besar sikit, dan ruang ni pun lebih besar sikit. Dan pergerakan zarah ni bebas bergerak, kan. Dia boleh menggelongsor di antara satu sama lain, kan. Sebab itulah bila kamu, contohlah kita ambil air, kan, kita isi dalam cawan, kita letak pewarna, kan. Jadi pewarna tu boleh merebak daripada atas sampai ke bawah, kan, kalau kita tak kacau pun, kan. Sebab zarah-zarah dia boleh bergerak, meluncur ke semua dalam cawan tersebut. Okey. Manakala bagi gas pula, ruang zarah dia lagi besar, kan. Jadi lagi besar, susunan zarah dia pun berjauhan di antara satu sama lain. Dan pergerakan zarah dia bebas bergerak. Sebab tu kalau kamu spray perfume, kan, dalam masa tak sampai seminit dah satu bilik boleh bau dah, kan. Sebab zarah-zarah dia boleh bergerak bebas ke semua arah. Okey, itu adalah bentuk susunan zarah, kan. Kita tengok pula dia punya sifat dia, kan. Kalau orang bagi satu jirim kat kamu atau bagi benda kamu tahu dah, ini pepejal, ini cecair, ini gas, berdasarkan sifat dia, kan. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Okey, bentuk
kan. Kalau bentuk pepejal ni bentuk dia tetap, kan, cecair mengikut bekas yang diisi, manakala gas mengikut bentuk bekas yang diisi juga, kan. Pepejal tu contoh batu letak atas meja pun bentuk dia macam tu juga, kan. Apa orang kata bulat macam tu juga, kan. Letak dalam cawan pun bulat macam tu juga, kan. Manakala cecair dengan gas tak, gas cair, kalau kamu tuang bentuk cawan, tuang dalam mangkuk bentuk mangkuk, kan. Okey, jisim. Jisim macam mana pula? Jisim kalau pepejal tetap, kan. Dia punya jisim dia tak berubah, kan. Dia punya apa kuantiti jisim dia tu, kan. Nilai jisim dia. Begitu juga dengan cecair pun sama. Kamu tuang dalam cawan, dia tetap jisim dia, berat dia macam tu juga jisim dia, kan. Kalau apa letak pindahkan dalam mangkuk pun sama juga jisim dia, tak berubah. Tapi kalau gas dia boleh berubah sebab dia boleh bergerak bebas, kan. Tuang dalam cawan, tatah dah tak ada dah apa dalam cawan tersebut gas, kan. Dah habis, kan, terbang. Okey. Isi padu pun sama. Isi padu bagi pepejal adalah tetap. Isi padu bagi cair pun juga tetap, kan. Manakala isi padu bagi gas mengikut isi padu bekas, kan. Kalau kamu isi gas tu dalam cawan dan kamu tutup, isi padu dia bentuk cawan tu sebutlah. Isi padu dia, kan. Saiz isi padu dia. Kalau letak dalam bekas 4 segi dia punya isi padu dia. Okey. Macam mana pula dengan kebolehmanfaatan? Okey, kita tengok. Kalau pepejal tidak boleh dimanfaatkan. Pepejal tak boleh dimanfaatkan, kan, sebab dia dah padat dah, zarah-zarah dia dah padat. Kalau apa, cecair pula sukar dimanfaatkan sebab dia boleh dimanfaatkan tapi terlalu sedikit sebab jarak di antara zarah-zarah pun dah taklah sebesar gas. Dia ada ruang tapi dia tak besar sangat jugalah. Manakala kalau gas boleh dimanfaatkan, kan. Kalau kamu ambil belon, kan, kamu tiup dan kamu cuba tekan, kan kita boleh penyetkan, kan. Sebab kita masih boleh manfaatkan gas tersebut. Sebabnya zarah-zarah ruang antara zarah tu besar, kan. Kita boleh rapatkan zarah-zarah tersebut pakai tangan je pun boleh, kan. Okey. So cikgu bagi kesimpulan kat sini. Untuk hari ni cikgu harap kamu faham tentang teori kinetik jirim, kan. Teori kinetik jirim tu yang menerangkan inilah bentuk-bentuk zarah tu, kan. Bentuk zarah besar, kalau gas jarak dia besar, kan. Bergerak bebas. Tu teori kinetik jirim lah tu, kan. Kenapa kita panggil teori kinetik jirim? Kenapa kita panggil teori? Sebab kita tak nampak lagi dia punya zarah dia dengan mata kita sendiri. Ahli sains tak nampak lagi, kan. Ahli sains cuma boleh mengesannya. Jadi dia namakan sebagai teori kinetik jirim. Okey. Dan yang kedua, yang cikgu nak simpulkan kat sini bahawa keadaan jirim ada 3, iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Dan kamu baca baliklah dia punya sifat dan juga ciri-ciri dia. Cikgu harap kamu faham yang ini, ya. Okey. Kalau cikgu tanya kamu, contoh macam cikgu tanya buah kelapa, kan. Buah kelapa pepejal ke cecair gas, kan. Pepejal lah, kan. Keras, kan. Jelly macam mana jelly? Kan, jelly pepejal ke cecair ke gas, kan. Tengok-tengok dia bergerak, kan. Pepejal ke cecair ke gas. Bila kamu tengok sifat dia, kan, bentuk, jisim, isi padu, kamu dah boleh tahu dah jelly tu pepejal ke, cair ke dan juga gas. Okey. So kat sini saja. Nanti juga akan bagi latihan pada kamu. Terima kasih.